Okey, seterusnya cukai tarif. Cukai yang dikenakan apabila sesebuah negara mengimport atau mengeksport barangan daripada atau kepada sesebuah negara lain. Pengertiban cukai tarif adalah secara tetap hanya dua buah negara sahaja yang mempunyai hubungan perdagangan. Cukai kerajaan dikenakan cukai tak langsung untuk menambahkan pendapatan kerajaan dan mengurangkan penggunaan sesuatu barangan. Pengenaan cukai akan menambahkan kos pengeluar, maka jumlah penawaran akan merosot pada pelbagai tingkat harga. Bahagian yang menyentuh keluk permintaan adalah bahagian cukai pengguna. Pengiraan cukai adalah seperti di sebelah. Okey, ni contoh pengiraan dia. Next. Okey, harga maksimum. Harga yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan di mana tingkat harga adalah lebih rendah daripada harga keseimbangan. Untuk menyelesaikan masalah lebihan permintaan ini, pihak kerajaan akan menggunakan beberapa polisi penting iaitu kurungan I, polisi import. Polisi ini adalah dengan mengimport barangan untuk mengatasi lebihan permintaan. Melalui polisi import, jika harga import adalah PM, maka perbelanjaan untuk polisi ini adalah PM, Q1, Q2. Polisi subsidi. Polisi ini adalah dengan memberi bantuan kepada pihak pengeluar tempatan supaya mereka dapat mengeluarkan barangan untuk mengatasi lebihan permintaan tersebut. Melalui polisi subsidi di tingkat harga PO, pengguna sanggup membeli barangan dengan jumlah Q2. Tetapi di tingkat Q2 tersebut, pengeluar sanggup menjual dengan harga P1. Dengan itu berlaku perbezaan harga sebanyak P1 tolak P0 atau dengan jarak P1 P0. Oleh itu, jika pihak kerajaan ingin mengekalkan harga maksimum di PO dengan jumlah kuantiti pasaran di Q2, pihak kerajaan perlu memberi subsidi kepada pihak pengeluar untuk mengekalkan pengeluaran di Q2 di mana jumlah subsidi adalah P1, P0. Q2 atau di kawasan P0, P1, VU. Dasar harga maksimum. Dasar ini menetapkan tingkat harga lebih rendah daripada tingkat keseimbangan. Kerajaan berasa tingkat harga P1 terlalu tinggi untuk pengguna, maka tingkat harga lebih rendah iaitu P2 ditetapkan. Pada tingkat harga P2, wujud lebihan permintaan sebanyak A, B atau Q1, Q2. Seterusnya, harga minimum adalah satu kaedah harga yang pihak kerajaan menetapkan di pasar yang lebih tinggi dari harga keseimbangan. Apabila harga minimum P0 dikenakan, akan berlaku lebihan kuantiti penawaran sebanyak Q2 tolak Q1 atau jarak Q1 Q2. Untuk mengatasi masalah ini, pihak kerajaan mempunyai dua polisi pilihan seperti berikut. Polisi pembelian. Melalui polisi ini, pihak kerajaan akan membeli semua jumlah lebihan penawaran tersebut dengan tingkat harga minimum P0. Maka jumlah perbelanjaan dalam polisi ini adalah P0, Q2 tolak Q1. Polisi subsidi. Melalui polisi ini, kerajaan akan memberi bantuan kepada pengeluar supaya dapat mengeluarkan output Q2 dengan harga minimum P0. Pada mulanya, di tingkat harga minimum P0 ini, pengguna sanggup membeli output dengan jumlah Q1 sahaja, sedangkan pengeluar sanggup menawar output sebanyak Q2 yang menyebabkan berlaku lebihan penawaran sebanyak Q2, Q1. Di tingkat output Q2 tersebut, pengguna sanggup membelinya dengan harga pasaran iaitu P1 di mana di Q2 ini berlaku perbezaan harga di antara harga pengeluar P0 dan harga pengguna P1 atau jarak P0 P1. Jika pihak kerajaan ingin mengekalkan tingkat output Q2 dengan harga minimum P0, kerajaan perlu memberi subsidi kepada pengeluar sebanyak
P0 tolak P1. Q2 di mana pengeluar dapat menjual kuantiti Q2 dengan harga minimum yang telah ditetapkan. Dasar harga minimum. Dasar ini menetapkan tingkat harga lebih tinggi daripada tingkat keseimbangan. Dasar ini bertujuan untuk menstabilkan pendapat pengeluar. Maka tingkat harga P2 ditetapkan. Pada tingkat harga P2 wujud lebihan penawaran sebanyak AB atau Q1, Q2. Kerajaan terpaksa membeli lebihan tersebut untuk menjayakan dasar ini. Lebihan tersebut akan dijadikan stok atau dieksport. Pembelian pengguna pula terhad kepada 0 PA Q1. Pendapatan pengeluar bertambah dari 0 P1 EQ0 kepada 0 P2 BQ2. Next. Dasar fizikal dan kesannya ke atas aktiviti ekonomi. Dalam jangka panjang, dasar fizikal dilihat dapat mengawal kitaran perniagaan menjadi lebih stabil, terutamanya penstabil automatik, cukai berkadar, cukai progresif, harga minimum dan maksimum dan skim insurans pengangguran yang berperanan mengawal keadaan ini. Kelemahan penstabilan automatik untuk mengawal inflasi dan deflasi, dasar fizikal dilaksanakan. Tidak berupaya menyelesaikan masalah pengangguran, inflasi ataupun untuk menjana pertumbuhan ekonomi melalui pentambahan pengeluaran barang-barang dan perkhidmatan. Mengawal kitaran perniagaan supaya tidak terlalu serius. Cukai progresif dan cukai berkadar yang bertujuan untuk memberikan hasil kepada kerajaan dan mengagihkan pendapatan kepada rakyat. Dasar harga minimum bertujuan untuk membantu pengeluar yang terlibat dalam barang-barang pengeluaran produk pertanian. Skim insurans pengangguran bertujuan untuk menjamin kebajikan pekerja yang hilang pekerjaan. Okey, selanjutnya saya serahkan kepada Encik Amir. Terima kasih Cik Nazri. Dasar kewangan. Dasar kewangan ialah tindakan oleh bank pusat atau bank negara untuk mempengaruhi ekonomi dengan mengawal bekalan wang dan mengubah kadar bunga dalam negara. Dasar kewangan mengucuk kurangkan SM dan ekonomi. Dasar kewangan mengembang tambahan SM dalam ekonomi. The liquidity trap. MB sama dengan PT where M quantity of money, V velocity of circulation, P sama dengan average price level, T sama dengan number of transaction. If NT are constant, then an increase in M will lead to an increase in PIE. An increase in the money supply is inflationary in the liquidity trap. An increase in the money supply lead to a lower velocity of circulation. M increase, B decreases. Next. Dasar kewangan kuantitatif. Tindakan bank negara menambah atau mengurangkan bekalan wang dalam ekonomi semasa inflasi. Kerajaan akan mengurangkan penawaran wang. Semasa kemelesetan, kerajaan akan meningkatkan penawaran wang. Kawalan kadar bank atau kadar diskaun. Bank pusat boleh mengarahkan institusi kewangan untuk mengubah kadar bunga supaya selaras dengan keperluan ekonomi. Institusi kewangan termasuk bank perdagangan juga membuat pinjaman kepada bank pusat untuk membiayai aktiviti bank pusat sebagai sumber pinjaman terakhir. Bank pusat akan mengenakan kadar bunga ke atas pinjaman dan mengawal kadar bunga. Kadang-kadang bank perdagangan membuat pinjaman kepada bank pusat dengan menjual surat berharga. Apabila bank pusat membeli surat berharga tersebut, ia akan membayar pada harga yang lebih rendah daripada harga yang sebenarnya. Bank pusat akan menetapkan kadar diskaun jika bank pusat ingin membantu bank
perdagangan, ia akan meletakkan kadar diskaun yang rendah. Contohnya 5%. Oleh itu, 95% tunai adalah milik bank perdagangan. Sebaliknya, jika bank pusat ingin menyekat penawaran wang yang berlebihan, ia akan meletakkan kadar diskaun yang tinggi, misalnya 20%. Oleh itu, 80% tunai adalah milik bank perdagangan. Semasa inflasi, BNM akan menaikkan kadar diskaun terhadap bank perdagangan BP untuk mengurangkan keupayaan BP untuk memberi pinjaman kepada pelanggannya. Dasar kewangan mengucuk secara tidak langsung SM berkurangan. Masa kemelesetan BNM akan menurunkan kadar bank terhadap BP bagi meningkatkan keupayaan bank perdagangan untuk memberi pinjaman. Dasar kewangan mengembang secara tidak langsung, SM ditingkatkan. Next, no. Operasi pasaran terbuka. Operasi pasaran terbuka, open market operation, SEG, selling, buying bond to reduce the money in the economy. Menjual, membeli surat jaminan kerajaan, bond, dalam pasaran terbuka dengan tujuan untuk mengurang meningkat rizab bank, aliran kredit dan stok wang DBP. Kerajaan melalui bank pusat akan menjual atau membeli surat-surat berharga kerajaan kepada orang ramai, syarikat-syarikat dan juga institusi kewangan. Semasa inflasi, BNM akan menjual surat jaminan bond kerajaan kepada BP dan orang ramai bagi mengurangkan baki wang tunai BP. Juga mengurangkan proses penciptaan kredit pinjaman apabila orang ramai membeli surat berharga. Mereka akan membayar menggunakan cek atau wang tunai. Oleh itu, kuasa beli masyarakat akan berkurangan kerana biasanya surat-surat berharga kerajaan mempunyai tempoh matang yang lebih setahun. Dasar kewangan mengucuk secara tidak langsung, SM dikurangkan. Masa kemelesetan, BNM akan membeli surat jaminan bond kerajaan kepada BP dan orang ramai bagi meningkat baki wang tunai BP. A juga meningkat proses penciptaan kredit pinjaman jika bank perdagangan menjual semula surat-surat berharga ini. Penawaran wang dalam ekonomi akan bertambah, dasar kewangan mengembang secara tidak langsung, SM ditingkatkan. Next. Rizab berkanun. Peratusan daripada jumlah deposit bank perdagangan yang wajib disimpan BNM, bank pusat boleh mengarahkan bank perdagangan meningkat simpanan khas mereka yang terdapat di bank pusat. Dengan cara ini, bank pusat dapat menyekat keupayaan bank perdagangan untuk memberi pinjaman kepada pelanggan. Masa inflasi, rizab berkanun dinaikkan. Kenaikan nisbah keperluan rizab menyebabkan keupayaan BP memberi kredit pinjaman pada orang ramai berkurangan. Dasar kewangan menguncuk, SM di dalam ekonomi turut berkurangan. Masa kemelesetan, rizab berkanun dikurangkan. Kekurangan nisbah keperluan rizab menyebabkan keupayaan BP memberi kredit pinjaman kepada orang ramai meningkat. Dasar kewangan mengembang, SM di dalam ekonomi turut bertambah. Next. Keperluan mudah tunai minimum. Keperluan mudah tunai minimum, sejumlah aset cair minimum yang wajib disimpan oleh BP. Biasanya bank pusat akan menetapkan peratusan tertentu daripada simpanan pelanggan yang tidak boleh diberi pinjaman. Kiranya bank pusat mendapati penawaran wang agak banyak dalam pasaran, maka bank pusat boleh mengarahkan bank perdagangan meningkat nisbah tunai yang disimpan. Dengan kenaikan ini, keupayaan bank perdagangan untuk memberi pinjaman akan terbatas. Nisbah cadangan berkanun aset dari jumlah deposit disimpan di bank pusat, manakala nisbah cadangan tunai disimpan di bank perdagangan. Masa inflasi, BNM akan menaikkan jumlah mudah tunai minimum bagi mengurangkan keupayaan BP untuk memberi kredit pinjaman kepada orang ramai.
Dasar kewangan menguncuk, S di dalam ekonomi turut berkurangan. Semasa kemelesetan, BNM akan menurunkan keperluan mudah tunai minimum. BP dapat meningkatkan supaya memberi kredit nyaman kepada orang. Dasar kewangan mengembang, S di dalam ekonomi turut bertambah. Next. Dasar kewangan kualitatif meliputi langkah-langkah BNM berbentuk insentif yang bertujuan mengatur dan mempengaruhi corak pinjaman dan pelaburan yang dilakukan BP dan institusi kewangan lain. Kawalan kredit atau pinjaman secara terpilih meliputi bantuan pinjaman yang diberi kepada sektor swasta terpilih yang menjalankan kegiatan yang diberi keutamaan dalam sektor ekonomi tertentu, e.g. sektor pertanian dan perkhidmatan. Kaedah syarat minimum, margin, kredit ansuran, kawalan gadai janji dan arahan khas. Pujukan modal melibatkan proses pujukan secara langsung oleh BNM dengan BP dengan menjelaskan memujuk secara terus supaya BP melaksanakan langkah-langkah yang sesuai bagi menjayakan matlamat ekonomi dasar kerajaan. Next. Okay, saya serahkan kepada Encik Rusdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rusdi Berasyid, nombor metrik 266682. Okey, terima kasih kepada rakan saya sebentar tadi. Okey, dasar kewangan dan kesannya ke atas kegiatan ekonomi. Klasik apabila dasar kewangan dilaksanakan hanya memberi kesan ke atas tingkat harga, iaitu jika bekalan wang dinaikkan, harga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, jika bekalan wang dikurangkan, harga akan turun. Pendapat ini disandarkan kepada teori kuantiti wang Irwin Fisher, iaitu MV sama dengan PY. Kita boleh tengok dalam formula tu di mana M sama dengan bekalan wang, V halaju peredaran wang, P paras harga dan Y barang siap dan separuh siap. Oleh sebab ekonomi diandaikan mencapai guna tenaga penuh GTP, maka V dan Y juga diandaikan tetap. Oleh itu, jika M naik 20%, harga akan naik 20%. Jika M turun 20%, harga akan turun 20%. Analisa klasik juga disandarkan kepada teori baki tunai oleh Alfred Mashar, iaitu MD sama dengan KPY, MD sama dengan permintaan wang, K sama dengan peratus tertentu wang yang ingin dipegang oleh orang ramai. P sama dengan paras harga dan Y sama dengan paras siap dan separuh siap. Dalam keseimbangan pasaran wang, permintaan wang MD sama dengan penawaran wang MS. MD sama dengan MS, MS sama dengan KPY. KNY diadakan tetap, maka jika M dinaikkan, tingkat harga juga akan naik. Jika M turun, harga juga akan turun. Keynes menerangkan perubahan bekalan wang akan mempengaruhi kadar bunga. Kedua, kadar bunga akan mempengaruhi pelaburan. Ketiga, pelaburan akan mempengaruhi perbelanjaan agregat. Dan keempat, perbelanjaan agregat akan mempengaruhi pendapatan negara. Kesimpulan, dasar kewangan adalah antara dasar penting yang digunakan oleh kerajaan Malaysia bagi menangani berbagai masalah ekonomi yang wujud. Pendekatan kuantitatif dan kualitatif adalah antara tindakan bijak yang boleh digunakan untuk menangani masalah ekonomi yang pelbagai. Okey, next. Okey, kita boleh dapat lihat komponen wang bekalan ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama wang sempit MI, wang dalam edaran dan deposit semasa melalui cek, duit shilling dan wang kertas serta simpanan semasa di BP. Boleh tengok formula M1 sama dengan wang kertas tambah duit shilling tambah deposit semasa. Okey, yang kedua wang semasa M2 merangkumi wang kuasi dan M1. Wang kuasi sama dengan hanya dapat memenuhi sebahagian daripada wang, contohnya deposit tabungan dan deposit tetap di bank perdagangan. M2 sama dengan M1 tambah wang kuasi ataupun separa. Yang ketiga wang luas iaitu M3 merujuk kepada M2. Deposit tabungan dan deposit tetap bukan BP. M3 sama dengan M2 tambah deposit tabungan bukan BP tambah deposit tetap bukan BP.
Okey, yang last sekali, wang sangat luas iaitu M4. Semua deposit sektor swasta yang disimpan di semua institusi kewangan yang lain termasuk harta mudah tunai seperti bil perbendaharaan. M4 sama dengan M3 tambah aset mudah tunai. Okey, next. Sistem kewangan di Malaysia. Terdapat sistem kewangan di Malaysia iaitu sistem urusan bank, iaitu Bank Negara Malaysia. Sebelum Bank Negara ditubuhkan, urusan bank perdagangan di Malaysia adalah tertaluk di bawah Ordinan Syarikat 1948. Bank Negara Malaysia ditubuhkan pada tahun 1959, namun kuasanya untuk mengeluarkan mata wang hanya diperoleh pada tahun 1967. Fungsi Bank Negara Malaysia yang pertama mengeluarkan dan mengawal wang negara, iaitu wang kertas dan shilling, wang kiriman kawal kiriman wang ke luar negara. Yang kedua, menjadi jurubank kepada kerajaan. Sediakan khidmat kewangan kepada kerajaan sebagai penasihat pelaburan kerajaan. Jual beli perbendaharaan, surat jaminan kerajaan. Yang ketiga, melaksanakan dasar kewangan kerajaan, iaitu awasi tahap kredit, tetapkan nisbah rizab berkanun atau aset mudah tunai. Yang keempat, menjadi jurubank kepada bank perdagangan iaitu sumber pinjaman terakhir. Okey, next. Okey, seterusnya kita lihat lagi bank perdagangan. Bank perdagangan ni bank kewangan milik pihak swasta. Dia ditubuhkan untuk mencari keuntungan. Okey, dikawal oleh bank negara atau bank dan institusi kewangan 1989. Okey, institusi kewangan yang paling banyak dan penting Malaysia mulai tahun 1997, bilangan bank perdagangan milikan tempatan dikurangkan melalui proses pergabungan untuk menambahkan jumlah modal. Pergabungan ni bank-bank perdagangan untuk mengatasi masalah kekurangan kecairan dalam sistem bank akibat kemerosotan teruk dalam nilai ringgit dan harga saham. Ciri-cirinya kita boleh lihat iaitu menyediakan kemudahan akaun semasa. Yang kedua, membolehkan pembayaran dilakukan menggunakan cek. Yang ketiga, membolehkan bank perdagangan mencipta kredit melalui proses peminjaman. Okey, next. Institusi kewangan bukan bank, dia ada 5. Yang pertama, institusi tabungan. Bank Simpanan Nasional, Bank Kerjasama, Bank Pusat Kerjasama, syarikat-syarikat kerjasama. Yang kedua, institusi pembiayaan pembangunan, iaitu Bank Pertanian Malaysia, Bank Pembangunan Malaysia, Syarikat Permodalan dan Kemajuan Perusahaan Malaysia. Yang ketiga, Kumpulan Wang Simpanan dan Pencen, iaitu KWSP, Kumpulan Simpanan Guru-Guru, Tabung Angkatan Tentera, Perkeso. Keempat, syarikat insurans dan takaful, insurans am, keluarga dan nyawa. Yang kelima, institusi kewangan lain iaitu institusi kredit perumahan, LUTH, Yayasan Pelaburan Bumiputera dan unit amanah. Syarikat insurans pula menawarkan perkhidmatan perlindungan kewangan akibat kerugian harta benda, pendapatan dan nyawa. Perlindungan adalah atas risiko yang boleh diinsurankan, contoh risiko kebakaran, kecurian, kerosakan. Dua jenis syarikat insurans iaitu yang pertama insurans, yang kedua takaful. Okey, Bank Simpanan Nasional iaitu BSN, nama asal Bank Simpanan Pejabat Pos. BSN adalah bank berkanun di bawah Akta Parlimen, modal daripada kerajaan, lembaga pengarah dilantik oleh Menteri Kewangan. Matlamat ditubuhkan menggalakkan dan menggerakkan tabungan, simpanan dijamin oleh kerajaan, faedah simpanan dikecualikan daripada cukai pendapatan, terima deposit semasa. Perkhidmatan lain iaitu memberi pinjaman amanah saham nasional, pinjaman perumahan, pendidikan, perniagaan kecil-kecilan. Okey, next. Lembaga Tabung Haji, LTH atau Lembaga Tabung Haji 1995, tujuan penubuhan membolehkan orang Islam menyimpan secara beransur-ansur bagi memenuhi perbelanjaan menggunakan fardu haji atau perbelanjaan lain yang bermanfaat, memberi perlindungan, pengawalan dan kebajikan jemaah haji dengan mengadakan pelbagai perkhidmatan, membolehkan orang Islam melabur secara halal dan mengikut lunas-lunas atau prinsip-prinsip Islam. Sumber pendapatan daripada dividen saham, keuntungan, jualan saham,
dividen anak syarikat, sewaan hartanah dan keuntungan daripada instrumen kewangan Islam. Kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Ordinan KWSP 1951, masalah utamanya ialah menjamin masa hadapan pekerja selepas bersara. Pencarum merupakan semua pekerja yang berumur 16 ke atas dan diterima upah atau gaji, tetapi pihak majikan, institusi kewangan tabungan terbesar di Malaysia dan wajib melabur 70% dana dalam surat jaminan kerajaan. Kadar caruman berkanun share pekerja berubah daripada 8% kepada 11% untuk pekerja berumur di bawah 60 tahun dan daripada 4% kepada 5.5% untuk pekerja berumur 60 tahun dan ke atas. Berkuat kuasa mulai upah atau gaji bulan Januari pada tahun 2018. Okay, next. Hutang kerajaan persekutuan. Merujuk kepada hutang awam public debt atau hutang kerajaan government debt, hutang sesi rumah household debt, hutang sektor swasta private debt adalah berbeza dan tidak dikategori hutang awam. Negara berhutang untuk menampung perbelanjaan. Kerajaan setiap tahun akan mengutip cukai dan menerima hasil yang dipanggil pendapatan kerajaan. Perbelanjaan mengurus operating expenditure dan juga pembelanjaan pembangunan development expenditure. Menteri Kewangan membentang belanjawan tahunan di Parlimen untuk menerangkan beberapa hasil kutipan kerajaan dan juga beberapa belanjaan kerajaan. Hasil kerajaan yang dikutip melebihi perbelanjaan kerajaan. Keadaan ini dipanggil sebagai belanjawan lebihan. Hasil kerajaan kurang daripada belanjaan kerajaan, ia dipanggil sebagai belanjawan defisit. Hasil kerajaan pada tahun tertentu itu sama dengan perbelanjaan kerajaan, ia dipanggil belanjawan berimbang. Balance budget. Okay, next. Okay, bagaimana kerajaan berhutang? Okay, kerajaan berhutang dengan menerbitkan bond sejenis instrumen hutang kepada awam seperti bank, KWSP dan lain-lain. Bond ini adalah kertas sebagai janji di mana pada tempoh masa tertentu, kerajaan akan membayar balik wang prinsipal yang dipinjam setelah habis tempoh matang, maturity, debt, bond, dan kerajaan juga akan membayar sejumlah wang faedah interest. Mengikut kadar yang telah ditetapkan di dalam bond tersebut, kerajaan Malaysia melalui Perbendaharaan Negara Treasury menerbitkan bond sebanyak 1 juta ringgit Malaysia kepada awam untuk tempoh masa 10 tahun dengan kadar faedah 3% setiap tahun. Pelabur yang melanggan bond meminjamkan duit kepada kerajaan akan menerima faedah 3% atau RM30,000 Malaysia setiap tahun daripada kerajaan untuk tempoh 10 tahun. Tempoh matang bond tamat, kerajaan akan memulangkan RM1 juta Malaysia prinsipal atau wang pelanggan bond tersebut. Hutang awam atau bond ini kebanyakannya diterbitkan oleh kerajaan di dalam negeri, bermakna hutang awam dipegang oleh pelabur di dalam negeri. Kerajaan juga ada meminjam wang daripada luar negara dengan menerbitkan bond daripada peminjam atau pelabur luar. Hutang ini dipanggil sebagai hutang luar, external debt. Di bawah Pinjaman Luar Negeri 1963, Parlimen menetapkan had shilling pinjaman luar negara kepada 30 bilion ringgit Malaysia saja. Okey, sekian, terima kasih.